Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Baiklah, untuk kali ini kita akan sambung lagi sesi PDPR kita. Masih lagi dalam tema 5 iaitu Jati Diri, Patriotisme dan Kewarganegaraan, Unit 15. Aku Anak Watan. Jom. Baik, untuk kali ini kita akan berada dalam sesi kemahiran membaca. Tengok macam gambar ni. Okey. Baik, dalam sesi ini, murid-murid akan dapat membaca dan menganalisis kandungan teks karya sastra. Okey, kriteria kejayaan. Murid boleh melengkapkan peta pokok berdasarkan pembacaan dan analisa terhadap karya sastra yang dibaca tu. Kita baca, nanti analisis lah karya tersebut. Kita analisis karya tersebut, kemudian kita lengkapkan peta pokok, untuk kita mendapatkan isi pelajaran lah pada hari ini. Okey. Baik, dah sampai dah kepada aktiviti dia, aktiviti pembelajaran kita lah. Jadi tajuknya Keistimewaan Rakyat Malaysia. Jadi jom kita akan baca sama-sama, okey? Keistimewaan Rakyat Malaysia. Zara bercerita kepada ibunya tentang sebuah cerita yang telah dibacanya di sekolah. Alia terus berlari memeluk ibunya yang sedang melipat baju di pangkin rumahnya. Ibu, saya dapat 6A. Tahniah nak, kamu berjaya akhirnya, kata Puan Nina. Alia yang duduk di hadapan pangkin memberitahu ibunya bahawa Anil, Lily dan Arif turut berjaya dalam peperiksaan UPSR. Alia juga memberitahu mereka perlu ke sekolah esok untuk berjumpa dengan Cikgu Syakir. Okey. Apakah perkara-perkara penting yang telah anda baca? Baik. Dalam pembacaan awak, ada nampak tak perkara-perkara penting yang ada lah setakat yang kita dah baca ni kan? Kalau ada, mungkin awak dah boleh agak apa benda yang penting sangat ni. Kalau cikgu nampak ada satu perkara yang agak besar lah. Yang mungkin besar kemungkinan hampir pastilah awak tak akan melaluinya pada zaman ini, iaitu peperiksaan UPSR. Okey. Tahniah kepada anda, generasi baru ni, anda tak akan lagi menghadapi peperiksaan UPSR kerana dia dah dimansuhkan. Dah dimansuhkan, maksudnya tak ada lagi peperiksaan UPSR. Jadi, bila tak ada peperiksaan UPSR ni, tak mungkinlah awak dapat 6A dalam UPSR kan. Tapi tak apa, anggaplah itu sebagai titik tolak kepada kejayaan anda pada masa akan datang. Okey? Jangan takutlah sebab tak ada UPSR, tak apa. Orang dulu pun tak ada kat UPSR, elok je. Boleh je. Okey? Jangan risau. Anggap ni sebagai cabaran untuk anda. Okey, jom kita teruskan baca. Jam menunjukkan pukul 8 pagi. Alia dan rakan-rakannya sudah berada di bilik guru untuk berjumpa dengan guru kelas mereka. Tahniah cikgu ucapkan atas kejayaan kamu. Inilah hasil yang kamu peroleh sewaktu belajar di sekolah ini. Banyak kemudahan yang disediakan telah kamu nikmati. Antaranya termasuklah pinjaman buku teks, kemudahan asas dan yuran peperiksaan percuma, kata Cikgu Syakir. Okey. Ada ke perkara-perkara penting dalam perengan-perengan ni? Baik. Dia tanya lagi, dalam perengan-perengan yang kita dah baca ni, ada ke perkara-perkara penting? Kalau cikgu nampak satulah. Tadi kan, perengan sebelum ni, Alia kata, dia perlu berjumpa dengan cikgu dia pada pagi esoknya. Nampak? Jam menunjukkan pukul 8 pagi. 8 pagi. Memang pagilah. 8 pagi, Alia dan rakan-rakannya sudah berada di bilik guru. Nampak? Ini ialah satu, dia nak terapkan, dia nak terangkan, dia nak bagi tahu kepada semua bahawa kita mestilah ada sifat menepati masa. Nampak? Kalau pagi, pagilah.
8 pagi dia dah ada dekat bilik guru sekolah. Sebab apa? Sebab cikgu dia kata dia orang kena jumpa. Dia orang bertiga lah. Alia dan kawan-kawan dia ni yang cemerlang ni kena pergi jumpa cikgu. Nampak pukul 8 pagi dah sampai dah. Dah sampai kat bilik guru inilah satu sikap yang bagus Sikap yang bagus yang mana kita perlu menepati masa. Okey, baik, kita teruskan lagi. Okey, kita teruskan Mereka berasa gembira mendengar perkara itu. Menurut Cikgu Syakir, inilah antara keistimewaan menjadi warga negara Malaysia. Mereka berhak menerima faedah dan kemudahan seperti kebajikan dan pelajaran. Oleh sebab itu, mereka perlu bersyukur. Cikgu berharap agar kamu terus berusaha untuk menjadi murid yang cemerlang dan mengharumkan nama negara, kata Cikgu Syakir. Terima kasih, Cikgu. Kami akan belajar dengan bersungguh-sungguh lagi. Kata Alia dan rakan-rakannya penuh semangat. Okey, baik. Okey, pakcik pula datang. Jumpa tak perkara-perkara penting dalam perenggan-perenggan ni? Ada lagi tak perkara penting? Jadi dekat sini ada satu lah yang cikgu nampak Mungkin awak nampak perkara lain tapi kalau cikgu nampak satu ialah iaitu bersyukur bersyukur ni ialah kita apa benda bersyukur ni? Bersyukur ni macam kita menunjukkan rasa betapa kita appreciate, betapa kita hargai, betapa kita hormati, kita berterima kasih lah. Berterima kasih melalui perbuatan kerana apa? Bila diberikan sesuatu, contohnya kat dalam ni kemudahan seperti kebajikan dan pelajaran Kalau awak nak tahu seluruh dunia ni tak semua orang sebaik kita. Ada juga orang yang tidak mendapat kebajikan, ada yang tak dapat pelajaran Contohnya kalau tengok dekat negara-negara yang sedang berperang sekarang ni, mereka tak ada hak ni. Kebajikan tak ada, pelajaran tak ada, benda tu jadi susah. Kita di negara kita ni beruntung kerana kita ada semua benda ni. Kita ada kebajikan yang baik, kita ada pelajaran yang baik, awak boleh pergi belajar dengan tenang, aman. Waktu rehat boleh pergi makan, boleh pergi bersukan bila petang dan sebagainya. Di setengah tempat yang lain, benda ini tak ada. Sebab apa? Perang ke, negara tu terlalu miskin ke. Itu ialah kenapa kita patut ada nilai bersyukur ni dalam diri kita. Penting sebab dia mampu menjadikan kita orang yang lebih baik. Lagi apa benda? Mungkin ada satu dua benda yang awak nampak, tapi tak apa, kita akan bincangkan selepas ni. Okey? Baik, dekat sini mungkin kita akan highlightkan beberapa perkara penting. Ini ialah teks daripada awal sampai habis lah. Okey. Yang tadi kita dah laluinya, kita dah baca sama-sama, kita dah tengok, tapi sekarang ni kita nak highlight, kita nak kenal pasti yang mana kita nak analisis dia, apa benda-benda penting apa yang ada kat dalam ni sebenarnya. Okey. Mungkin ada yang tak ada cikgu terangkan kat sini, tapi mungkin sedikit sebanyak apa yang diterangkan nanti ni, lepas ni mungkin akan membantu awak untuk analisiskan teks ni, karya ni, untuk membantu awak buat peta pokok tu nanti. Okey, kita akan tengok Ini tadi dah. Okey. Baik, banyak kemudahan. Okey, banyak kemudahan tadi kita dah cerita banyak kemudahan. Kemudahan ni seperti pinjaman buku teks. Baik. Kalau nak tahu dulu masa zaman cikgu sekolah dulu buku teks tak dapat free tau. Buku teks ni tak diberi percuma. Dulu zaman dulu dia cuma diberikan kepada keluarga yang pendapatan dia terlalu rendah, yang murid-murid yang berada bawah kemiskinan ke macam itulah. Tapi dia semua orang tak dapat. Bukan semua orang dapat ada yang tak dapat. Macam cikgu dulu bernasib baik tak bernasib baik lah juga kan. Tapi yang bernasib baiknya sebab dapat bantuan buku teks. Tapi yang tak bernasib baiknya sebab abang-abang cikgu yang sebelum-sebelum cikgu memang dia orang tak dapat.
Kena beli buku teks zaman awak, zaman sekarang ni kerajaan dah bagi bantuan secara semua orang akan dapat bantuan buku teks. Semua warga negara lah. Yang bukan warga negara, mereka tiada hak ini. Tetapi itu bergantunglah kepada keadaan dan sebagainya. Tapi buku teks pun bukanlah terlalu mahal sangat. Cumanya kalau ada 10 buku teks, mahal lah juga nak beli semua kan. Nampak betapa pentingnya bantuan pinjaman buku teks ini sangat penting. Jadi kena appreciate lah, kena hargai lah bila benda tu diberi secara pinjaman. Cara kita nak menghargainya, jaga elok-elok. Kita balut buku tu, jangan conteng, jangan koyak, jangan rosakkan dia. Kerana apa? Kerana selepas kita guna, ada orang lain nak pakai pula. Adik-adik yang baru masuk belajar, dia akan pakai buku teks yang sama. Jadi, benda-benda ni perlu dipelihara lah. Janganlah dirosakkan buku teks. Ada lagi? Ada lagi kemudahan asas. Kemudahan asas ni macam apa Tandas, kantin, tempat tunggu bas yang ada bumbung, tempat jalan kaki, sekolah, meja, kerusi, kipas angin, lampu dan sebagainya. Itu ialah kemudahan-kemudahan asas. Asas benda tu asas. Tapi macam cikgu cakap sebelum ni, tak semua orang dalam dunia ni ada kemudahan ni. Tak semua negara memberikan kemudahan ini kepada rakyatnya. Ada negara yang tak mampu nak bagi kemudahan-kemudahan asas ni kepada rakyatnya. Ada je negara yang pergi bersekolah tapi tak ada kipas. Tak ada elektrik. Ada tu sampai meja pun tak ada, kursi pun tak ada. Betapa daif keadaan di seluruh dunia. Tidak semua orang seindah kita. Tidak semua orang semewah kita. Sesenang kita. Tak semua ada yang susah. Jadi bila kita dapat kemudahan macam ni, yang paling rendah, yang paling teruk kita boleh buat ialah gunakan sebaiknya. Ada kursi 4 kaki kan? Kursi 4 kaki jangan jongkit-jongkit. Duduk guna elok-elok. Duduklah 4-4 kaki tu. Ada meja lawa kan? Meja plastik ke, meja kayu ke. Kalau rasa dah kotor, balut dia elok-elok. Kalau ada dalam bilik air ada flash kan? Ada flash, ada air kan? Dah lepas buang air besar tu, flash. Jirus balik. Buang awak punya. Selepas awak settlekan urusan awak dalam tu, flash. Tak perlu tinggalkan tak perlu tinggalkan sisa awak tu untuk orang lain. Tak payah. Okey. Baik. Ada lagi. Yuran peperiksaan percuma. Ini juga merupakan keistimewaan yang ada yang diberikan kepada rakyat Malaysia. Tak payah bayar periksa. Zaman dulu kena bayar periksa. Nak masuk periksa kena bayar. Tapi zaman sekarang tak ada. Free. Free je. Nanti akan ada periksa yang kena bayar nantilah. Nanti dah masuk U esok. Awak dah masuk universiti ke. Awak dah masuk sekolah-sekolah khas ke. Yang kena ambil sijil kemahiran ke apa benda ke. Yang tinggi-tinggi lah. Yang sekolah rendah ni memang tak ada. Tak ada apa kena bayar pun nak masuk periksa. Tak ada kan? Dah banyak kali periksa dulu kan? Tak ada kena bayar kan? Tak ada memang tak ada. Zaman dulu kena bayar. Zaman sekarang tak ada yang kena bayar untuk periksa ni. Sekolah rendah yang sekolah menengah ke, yang universiti ke, yang itu cikgu tak tahulah. Tapi rasanya ada kena bayar. Okey, ada lagi. Itulah keistimewaan menjadi warga negara Malaysia. Beruntungnya jadi warga negara Malaysia. Janganlah kita nampak yang buruk aja dekat negara kita ni. Sebenarnya banyak sangat benda-benda yang baik berlaku dalam negara kita tanpa kita sedari. Cumanya apabila kita ni ditimpa musibah, ditimpa kesusahan, ditimpa kesulitan dan sebagainya, kita lebih cenderung nak tengok, teruknya keadaan ni, teruknya. Padahalnya banyak lagi benda baik yang berlaku pada kita. Cuma kita kadang-kadang tak perasan. Tapi tak apa. Yang mana baik kita ambil, yang mana buruk tu kita pendam jauh-jauh. Nanti ada masa, ada keupayaan, ada tenaga, kita settlekan pelan-pelan. Okey?
Ada lagi. Bersyukur. Okey, bersyukur. Bersyukur ni tadi cikgu dah terangkan. Jadi kalau apa-apa tak tahu benda apa, pergi rewind balik tengok kat sana. Okey, terus berusaha. Usaha bila dah dapat kemudahan segala bagai ni, dah dapat meja, dapat kursi, dapat sekolah, dapat kipas angin dan sebagainya, dapat buku teks. Awak punya tugas berusaha. Berusahalah sehabis baik untuk mencapai kejayaan. Kejayaan dia tak datang bergolek dia tak datang dengan mudah. Kejayaan ni dia kena diperoleh. Awak kena berusaha nak dapatkan dia. Apa-apa benda sebenarnya dalam dunia ni kalau awak nak, awak kena berusaha nak dapatkan dia. Awak nak makan, awak rasa lapar, awak nak rasa kenyang. Nak rasa kenyang kena makan. Macam mana nak makan? Nak makan kena gunakan tangan awak ke? Kalau tak ada tangan kena gunakan mulut awak untuk kunyah dan sebagainya. Tak boleh tiba-tiba pap kenyang. Tak boleh. Apa-apa benda dalam dunia ni kena berusaha. Jadi usahalah, janganlah tak berusaha. Sebab lagipun dah dapat kemudahan banyak kan? Dapat kemudahan banyak, usahalah. Okey? Ada lagi. Sampailah cemerlang. Cemerlang ni maksudnya apa? Dia bersambung dengan usaha ni lah tadi. Bila awak dah berusaha dengan baik, awak dah usaha keras, insya-Allah kecemerlangan tu akan datang kepada awak. Cemerlang macam mana? Apabila awak dah belajar, awak ulang kaji mata pelajaran, bila cikgu mengajar dalam kelas ke, awak dengar dengan baik, ada soal jawab dengan cikgu, awak ambil bahagian, awak bertanya kalau tak faham ke apa benda. Jadi apabila berjumpa dengan peperiksaan, boleh jawablah. Benda tu senang sebab awak dah belajar. Bila awak boleh jawab dengan baik dalam peperiksaan, dapatlah markah cemerlang. Itu pentingnya berusaha. Penting. Okey. Mengharumkan nama negara. Mengharumkan nama negara ni peringkat lebih tinggi. Apabila awak dah berusaha dengan cemerlang, awak jadi murid dapat 20A. Awak pun melanjutkan pelajaran menjadi doktor pakar ke, awak jadi engineer apa? Engineer. Jurutera. Awak jadi jurutera yang handal ke, jadi arkitek yang hebat, awak reka bangunan-bangunan hebat, awak akan mengharumkan nama negara. Orang akan tanya, tahu tak siapa doktor pakar yang tersohor sekarang ni? Tahu tak sahabat? Jadi itu ialah salah satu cara untuk mengharumkan nama negara kita melalui contoh dan perbuatan teladan yang baik. Janganlah kita memburukkan nama negara. Ada macam berlaku baru-baru ni, bukan barulah, berlaku tahun lepas kot. Dah habis peksa ke macam mana tu, ada kejadian budak ni campakkan buku-buku dalam sungai. Dah kecoh satu negara. Itu ialah salah satu contoh yang tak bagus. Itu kita tak nak. Kita nak awak jadi orang yang baik, cemerlang, bantu orang lain. Contoh macam Abid Liu ni dia punyalah berusaha nak jadi cemerlang dalam bidang dia. Dia pergi bagi bantuan kepada orang tempatan, bagi bantuan kepada luar negara dan sebagainya. Itu yang kita nak. Kita perlukan orang-orang yang positif. Dia cemerlang dalam bidang-bidang dia. Bukan saja perubatan, bukan saja jurutera, arkitektur. Banyak lagi pelbagai bidang, saintis ke, macam-macam. Kita boleh jadi yang cemerlang. Bila jadi cemerlang, kita boleh bantu orang lain dan seterusnya mengharumkan nama negara. Okey, baik. Sampai situ saja perkongsian untuk kali ini. Nanti tugasannya cikgu akan masuk dalam GC. Jangan lupa untuk buat dan tengok. Okey? Okey, itu saja. Assalamualaikum. Bye.